Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sambung kelas kita. InsyaAllah kita baca dari surah Yusuf, bermula dari ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم Baik, 23, 24, 25, 3 ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, dan sekalian yang menjaga sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini
surah Yusuf sambungan cerita. Memang cerita, surah Yusuf ni cerita ya. Di awal surah ni pun sebut nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Jadi surah Yusuf diturunkan sebab sahabat minta cerita. Jadi Allah ceritakan kepada Nabi sebaik-baik kisah untuk mengambil pengajaran. Jadi di dalamnya ada terdapat pelbagai bentuk pengajaran dan iktibar untuk kita. Baik, ayat 23 semalam kita baca sampai kepada ayat yang menunjukkan Nabi Yusuf ni membesar dalam rumah pembesar Mesir, menteri di sana. Sampailah umur dia dewasa, maka dia dilantik menjadi rasul, diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila dia dah dewasa, ni sambungan cerita dewasanya. Berapa umur dia dilantik menjadi rasul tu tak tahu, Allahu taala alam. Okey. Cuma disebut dalam kisahnya sewaktu dia berada di rumah menteri itu, dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf, berkehendakkan dirinya. Memujuk Yusuf, berkehendak akan dirinya. Ai yukhbiru ta'ala 'an imra'atil aziz. Allah khabarkan tentang isteri pembesar Mesir, yang mana Nabi Yusuf membesar di dalam rumahnya. Bahasa kita ibu angkat lah. Sebab orang Mesir tu balik kata, jaga molek budak ni, sama ada dia berguna untuk kita atau dia jadi anak kita. Jadi di sebalik pesanan suami tu, suami kata jaga molek budak ni, muliakan dia. Dan memang dia jaga molek, memuliakan Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai bila Nabi Yusuf dewasa, maka Nabi Yusuf ni tampan, handsome. Bila handsome ni, dia pun tak berasa jadi ibu angkat tu. Ni ay hawalathu ala nafsihi wa da'athu ilaiha. Dia pujuk Nabi Yusuf dan ajak Yusuf untuk bersama dia. Okey. Wa dzalika annaha ahabbathu hubban syadida, kerana dia sangat kasih kepada Nabi Yusuf. Li jamalihi wa husnihi wa bahaihi, kerana kecantikannya, kebaikannya dan juga perwatakan dia lah. Fahamala hadza lika an tajammalat lahu, dia pun sampai peringkat menghiaskan diri untuk Yusuf. Satu hari dia pun hiaskan dirinya untuk Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwaba, dan dia tutup pintu, kunci pintu. Kunci pintu. Wa qalat hayta lak, lalu dia pun kata, marilah kemari, aku bersedia untukmu. Ni memang pujuk sungguh dah ni. Okey. Lalu kata Nabi Yusuf alaihi salam, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji itu. Nabi Yusuf, dia berkata, aku berlindung dengan Allah daripada perbuatan itu. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Disebut dalam tafsir Pimpinan Rahman ni, Tuhanku. Dalam terjemahan perkata, Tuhan ke Tuan? Tuhan.
Dia punya terjemahan tuan. Dalam perkata Tuhan, dalam terjemahan tuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebut tuan. Maknanya Nabi Yusuf ni, dia kata, aku ni, tuanku tu jaga aku molek-molek. Takkanlah aku nak mengkhianati orang yang jaga aku dengan berbuat tak elok kepada isteri dia. Itu kalau maksudnya tuan. Maknanya dia kata innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya tidak akan berjaya orang-orang yang zalim. Yakni orang yang tidak bersyukur, orang yang berbuat tak baik lah. Tuan dia ni daripada kecil ambil, jaga elok, dah pesan lagi suruh jaga molek-molek, sampai besar aku nak khianati dia dengan isterinya, maka tak layak. Itu perkataan Nabi Yusuf alaihi salam. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya tuanku dulu jaga aku ni molek-molek, jaga dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Baik, ayat yang seterusnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya. Memang dia nak ajak, memang nak melakukan perbuatan zina lah. Kalau perempuan tu memang dia dah berhias diri, dia dah kunci pintu, dia tak akan buat macam tu, melainkan keinginan dia sudah memang nekat lah dia ni. Perempuan ni sudah nekat. Perempuan ni sudah nekat. Wahamma biha. Dan Yusuf pula, dalam kurungan, mungkin timbul keinginannya terhadap perempuan itu. Dia punya perkataannya mungkin timbul dalam terjemahan kita. Dalam tafsir perkata dia tulis apa? Dan begitu juga Nabi Yusuf berkehendak dengannya. Okey. Jadi di sini ada perbahasan di kalangan ulama, apa yang dimaksudkan dengan hamma biha. Nabi Yusuf berkehendak dengannya. Apakah Nabi Yusuf ni berkehendak, maknanya cenderung untuk berzina juga sebagaimana perempuan tadi nekat untuk berzina? Maha suci Allah terhadap para Nabi Allah yang terpilih untuk nak kata, takkanlah Nabi pun boleh lagu tu. Pasal dia Nabi. Sebab kita iktikad pada kita, para Nabi ni maksum. So, apa penjelasan para ulama dalam masalah ini? Pertama, wahamma biha, berkehendak atau timbul keinginan. Pertama, kalau difahami timbul keinginan, ialah keinginan di dalam hati yang tidak diterjemahkan dalam perkataan, dalam perbuatan. Maknanya, orang lelaki ni secara tabiatnya bila tengok orang perempuan, timbullah juga, kira juga contohnya gitulah. Okay? Tetapi Ibnu Katsir atau Al-Baghawi dalam menafsirkan ayat ini membawa satu hadis Nabi SAW sebut tentang hadis qudsi. Allah Taala kata, Idza hamma 'abdi. Inna 'abdi ba idza hamma 'abdi bihasanatin faktubuha lahu hasanah.
fa in 'amilaha faktubuha lahu bi'ashri amsalha wa fa in hamma bi sayyi'ah lam ya'malha faktubuha hasanah wa innama tarakaha wa in hamma fa innama tarakaha min jarra'i fa in 'amilaha faktubuha bimithliha. Dalam lafaz yang berbeza, kira maknanya hadis ni masyhur. Nabi SAW kata Allah ni dia tulis kebaikan. Innallaha kataba hasanat was sayyiat. Allah ni dia tulis kebaikan dan dia tulis keburukan. Apabila berkehendak seseorang dengan kebaikan, lalu dia tak buat, dia dah dapat dah satu kebaikan. Bila dia berkehendak dengan kebaikan, lalu dia buat, dia dapat 10 kali ganda dari kebaikan tersebut. Apabila dia berkehendak tapi tak buat, dia dapat pahala 1. Dan apabila dia berkehendak lalu dia buat keburukan tersebut, dia dapat dosa 1. Jadi berkehendak ni maksudnya ada kehendak yang tidak diterjemahkan dalam perbuatan. Hatinya terdetik, tercenderung, tapi sebenarnya dia tidak buat. Dan perkara itu memberi kebaikan kepada dia. Jadi kata ulama, berdasarkan hadis ini boleh difahami bahawa Nabi Yusuf alaihi salam cenderung kepadanya hanyalah terdetik di dalam hatinya. Sebagai tabiat seorang lelaki. Kerana Zulaikha ni isteri pembesar, kerana isteri pembesar, nama dia sebenarnya tidaklah sahih ataupun tidaklah, cuma masyhur orang panggil Zulaikha kan. Dalam Quran sebut Imra'atul Aziz, isteri pembesar tu saja. Kemudian dia ni orang comel, orang kaya, memiliki kedudukan. Maknanya kalau tahap ujian seorang lelaki ni, nak lari lagu mana? Ujian lelaki ni, memang lelaki ni ujian dia paling besar wanita. Nah, sebab Allah Ta'ala dah jadikan macam tu. Kita tak boleh nak kata teruklah orang lelaki. Tak, memang Allah jadikan macam tu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, nombor 1 sekali. Wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, manusia ni diperindahkan baginya suka kepada syahwat. Terhadap apa? Minan nisa, nombor 1 sekali. Wanita, nombor 1 sekali. Orang lelaki hebat mana pun, nak jumpa wanita, kalah lalu. Misal ni congek, jaga warden penjara, mainlah backing. Balik rumah, jumpa wanita, lembut lalu. Tak ada orang backing. Misal congek tu jatuh bawah. Jadi fitrah lelaki. Para ulama sebut dalam bab ni, kalau hiya khatarat hadithin nafs, makna dia terdetik di dalam hati tapi tidak membawa kepada perbuatan. Bukanlah Nabi Yusuf ni siapa perikat nak berzina juga. Walaupun ada dia sebahagiannya menyebut siapa perikat dia ni memang nak buka baju. Tapi kalau kita perhatikan perkataan ulama, kebanyakannya mereka kata nak tafsirkan perbuatan ni kalau boleh selayaknya untuk Nabi. Selayaknya untuk Nabi. Cenderung tu tahap mana selayaknya untuk Nabi adalah cenderung hadithun nafs. Maknanya terdetik di dalam hatinya kecenderungan. Pasal tengok comel wanita ni. Itu pandangan yang pertama. Maknanya wujud keinginan daripada Nabi Yusuf, akan tetapi hanya di hati. Yang kedua, kalau Syekh Asy-Syanqiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan, dia membawakan satu riwayat bahawa ayat ini
difahami dengan takdim dan takhir. Takdim dengan takhir ni maknanya apa? Adanya struktur ayat tu ada yang dahulu dan ada yang belakang. Makna boleh dibaca dengan struktur yang berbeza. Macam contohnya gini. Ayat ni sepenuhnya berbunyi, dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya. Okay. Dan Yusuf pula timbul keinginan kepada perempuan itu kalaulah dia tidak menyedari tanda dari Tuhannya. Maknanya kalaulah dia tidak sedar atau dia tidak lihat tanda dari Tuhan, barulah akan wujud timbul keinginan. Tapi bila dia dah nampak daripada Tuhan tanda ni, maka tak wujudlah baginya keinginan. Lau di situ kalau. Makna ayat wahamma biha ni ada sambungan dengan laula ar-ra'a burhana rabbih lahamma biha. Kalaulah tidak dia tengok tanda dari Tuhannya, nescaya dia pun akan cenderung juga. Boleh faham tak? Jadi perkataan yang kedua para ulama sebut, tak timbul pun perbuatan daripada, tak timbul keinginan daripada Nabi Yusuf kerana Allah memperlihatkan tandanya. Jadi dua pandangan. Dua-dua tu menunjukkan kemuliaan Nabi Yusuf alaihi salam. Boleh faham Jadi apabila begitu, Allah Subhanahu Wa Taala ni memperlihatkan tanda kekuasaannya kepada Nabi Yusuf. Sehingga dengan tanda tersebut Nabi Yusuf pun tidak berkehendak kepada wanita tersebut dan mula melarikan diri. Okay? Sama ada pada asalnya dia ada kecenderungan hati ataupun tak ada dua pandangan tersebut, tapi setelah Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya kepada Nabi Yusuf, maka di saat itu tak adalah keinginan kepada Nabi Yusuf. Persoalan, apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Yusuf? Apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi Yusuf? Perbahasan ulama panjang juga, banyak juga. Ada yang kata diperlihatkan gambaran Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi bila dia di situ dia teringat kepada ayah dia. Nampak wajah ayah dia sehingga dia pun tak jadi. Ada yang kata dia nampak rupa malaikat. Ada yang kata dia nampak maktuban minaz zajr an dhalik, tertulis satu ancaman daripada perbuatan zina. Jadi semua pandangan itu nak bahas tentang tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda. Jadi Ibnu Jarir sebut was-sawab an yuqalu innahu ra'a ayatan min ayatillah tazjuruhu amma kana hamma bihi. Yang benar, cukuplah kita kata dia adalah tanda yang menjadikan Nabi Yusuf tak jadi ataupun terhenti daripada atau lari daripada perempuan tersebut. Boleh jadi rupa Nabi Yaqub, boleh jadi rupa malaikat, boleh jadi ayat yang tertulis. Semua itu boleh jadi dan tidak ada satu pun hujah yang jelas menunjukkan perbuatan begitu. Cuma pada tafsirannya, tiga itulah yang disebut dalam ringkasan Ibnu Katsir ni. Ada kata nampak rupa Nabi Yaqub, ada kata rupa malaikat, dan ada yang kata tengok ayat yang tertulis. Was-shawab an yutlaqu kama qala Allah Ta'ala. Jadi kita pun kalau tahu benda tu pun tidaklah kata satu benda yang penting.
Jadi yang benar ialah kalau Allah Ta'ala tak sebut, kita pun tak payahlah nak membebankan, nak cari rahsia apa yang dia nampak tu. Allah Ta'ala tak penting benda apa yang dia nampak. Yang penting ialah Nabi Yusuf tu lari daripada perempuan itu. Itu yang lebih utama. Jadi sebab itulah dalam cerita-cerita ni ada benda yang berlaku, penting berlaku. Tapi tak semestinya kita tahu detail apa yang berlaku. Kita nak tahu apa natijah dia. Okay? Nak tahu apa natijah dia. Natijah dia Nabi Yusuf lari. Itu cukup. Ni kita nak cari macam-macam. Kadang-kadang kita ni cerita huraian lebih pada elaborate, dia punya elaborate tu. Dalam cerita kehidupan kita tak biasalah. Dah habis cerita, padahal benda kebaikan nak tahu sejekah je ni cari sampai sedepa. Elaborate punya cerita. Baik, jadi Nabi Yusuf alaihissalam tak jadi. Lari. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kata Allah, demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan keji. Ai kama arainahu burhanan, sebagaimana kami tunjukkan kepadanya bukti. Sarafahu amma kana fihi, yang dia menjauhkan Nabi Yusuf daripada situasi tersebut. Demikianlah kami sucikan Nabi Yusuf daripada perbuatan yang tidak baik dan juga keji dalam semua urusan hidup dia. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari dosa. Nabi Yusuf ni Allah jaga. Okay? Innahu min ibadinal mukhlasin. Baik, lepas daripada tu wastabaqal bab. Nabi Yusuf alaihi salam pun lari daripada wanita tersebut, berkejaran ke pintu. Lari dia. Daripada perempuan tu ajak dia pun akhirnya lari daripada perempuan tersebut. Ini memang tahap tinggilah iman dia. Allah Ta'ala ni tak dalam kelebihan orang yang akan berada di bawah naungan arasy di hari akhirat. Ada 7 golongan. Salah satunya ialah wanita atau lelaki yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kecantikan dan kedudukan. Da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin. Ada kedudukan, ada kecantikan. Lalu dia kata, aku takut kepada Allah. Dalam hadis tu, salah satu daripada 7 golongan yang duduk di bawah naungan arasy Allah hari akhirat adalah lelaki yang mana apabila diajak berzina oleh wanita yang berkedudukan dan cantik, lalu dia kata, aku takut kepada Allah. Kenapa dia sebut kedudukan dan cantik? Berkedudukan maknanya tak ada orang yang boleh hukum dia. Wanita tu ada kedudukan, siapa yang nak hukum dia? Satu. Dia boleh cari tempat yang mana tak ada orang boleh ganggu. Macam wanita tadi, dalam istana dia, tutup pintu, maka tak ada orang dah boleh ganggu. Ini maksud kedudukan. Jadi, kalau pun wanita tu tidak memiliki kedudukan dari sudut jawatan pembesar negara, tapi dia juga somebody mungkin yang ada kemewahan. Boleh jadi anak Tan Sri, boleh jadi anak Datuk Seri, boleh jadi anak pembesar-pembesar. Dah. Yang mana cukup kalau zaman kita ni lah ni kak. Dah. Duduk di mana? Hotel 5 star. Dah. Bilik pun tak ada orang tahu, apa semua tak tahu, security pun tak boleh nak ganggu. Dia memiliki kedudukan. Satu. Yang kedua disebut
zatu mansibin wa jamalin. Jamal ni kecantikan. Kecantikan ni kalau kedudukan tu menghalang daripada halangan atau gangguan dari luaran, maka kecantikan pula adalah satu ujian dan cabaran dari dalam diri lelaki itu sendiri. Dahlah dia ni ada kedudukan, memang comel, tertarik, hati pun tertarik, orang pun tak boleh nak halang. Jadi besarlah dia punya ujiannya. Tiba-tiba Nabi Yusuf AS dalam keadaan tersebut lari. Mana tahap tinggi lah iman dia ni. Tahap tinggi dah iman. Orang yang mana lari daripada ujian begitu. Baik. Ya memang tinggi lah muka dia ni Nabi dah. Kalau orang biasa tu tak tahulah. Ada juga orang biasa yang boleh lari daripada tu pun ada. Sebahagian kisah-kisah orang soleh sampai pengsan pun ada. Tengok wanita. Tapi adalah juga macam cerita tu macam-macam. Dapat ujian ni kita tak boleh nak kata apa? Kita tak boleh nak jangka. Melainkan para nabi ni masya-Allah. Melainkan para nabi ni Allah Ta'ala lindungi mereka daripada tu. Baik, jadi Nabi Yusuf AS lari dia daripada wanita tersebut, lari kejar sampai ke pintu. Yastabiqani ilal bab. Jadi Nabi Yusuf lari, wanita ni pun kejar. Kejar liyarji'a ilal bait, supaya Nabi Yusuf ni masuk balik ke tempat dia. Falahiqathu fi athna'i dhalika, dan dia punya kejar wanita ni lari hebat daripada lelaki. Maknanya dia kejar tu sampai dia boleh tangkap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari, dia kejar, sempat lahiqathu, jumpa. Mana jumpa tu? Sempat dia pegang baju. Wastabaqal bab. Bukan dia sebut Nabi Yusuf berpaling saja-saja, tak. Mereka berkejaran ke pintu. Nabi Yusuf tu lari, dia kejar. Dia sebut dalam tafsir, Yusufun haribun. Nabi Yusuf lari. Wal mar'atu tatlubuhu liyarja'a ilal bait. Wanita tadi kejar dia supaya dia kembali ke tempat wanita ni. Falahiqathu fi athna'i dhalika. Dia sampai dapat kejar. Fa amsakat biqamisihi min waraihi. Dia pegang baju Nabi Yusuf alaihissalam dari belakangnya. Faqaddathu qaddan fadhi'an, dan dia tarik dengan tarikan yang kuat. Hai. Bahaya wanita ni, Fitnah ni. Yuqalu innahu saqata anhu wastamarra Yusuf hariban zahiban wa hiya fi ithrihi. Dikatakan siapa Nabi Yusuf terjatuh disebabkan tarik baju tu. Kemudian Nabi Yusuf bangun lari lagi. Fa inda dhalika fa'alfa ya sayyidaha ladal bab. Lalu tersempatlah keduanya dengan suami perempuan itu di muka pintu. Lari-lari, nampak jumpa suami dia. Habis jumpa suami dia, habis. Lepas tu fa inda zalika kharajat mimma hiya fihi bimakriha wa kaidiha. Wanita itu kemudian bersandiwara. Bersandiwara untuk keluar daripada situasi yang bahaya itu. Lalu dia kata apa?
ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Tiba-tiba perempuan itu berkata kepada suaminya, tidaklah ada balasan bagi orang yang mau berbuat jahat terhadap isterimu melainkan dipenjarakan atau dikenakan azab untuk menyeksanya. Jadi sebaliknya dia kejar Nabi Yusuf, dia kata Nabi Yusuf ni nak ke dia, dan apa balasan yang layak, kena bagi penjaralah dia ni. Punyalah dia bersandiwara, nak kata kepada suaminya bahawa dia tidak bersalah. Fa inda dzalika intasara Yusuf alaihi salam bil haqq. Kemudian Nabi Yusuf berkata, qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf bela diri dia yang goda aku. Sambungan cerita ni besok hari Isnin, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.